Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Yang semoga nonton video saya ini yang sakit angkat segala penyakitnya. Dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Mama. Oke guys, jadi dekat sini saya nak buat video reaction nih, nak buat video pernyataan sebab ini ada salah satu berita. Ini ada seorang bos kosmetik. Dia menjual kosmetiknya di Malaysia. Ya, tapi yang jual ni bos kosmetiknya adalah orang Indonesia dan pegawai-pegawainya pun orang Indonesia juga. Tapi dekat situ dia katanya dekat situ dia lulus KKM, tapi kenapa dia dah macam kena tangkap ataupun ditangkap polisi ataupun ditangkap polis. Dekat situ pernyataannya dekat sana itu dia merupakan tidak membayar pajak, mungkinlah penyelundupan barang ataupun barang kosmetiknya yang daripada Indonesia ke Malaysia macam tu. Jadi ini adalah bos kosmetik ni orang Indonesia guys, dan pekerjanya dan pegawainya pun juga adalah kosmetik. Jadi macam ni ya, jangan salahkan negara tu ataupun jangan salahkan negara Malaysia sebab korang kena tangkap ataupun tak dilayani dengan baik sebab korang tidak mengikuti aturan. Jadi saya ingatkan, bukan saya ingatkan ya, mungkin ini jadi peringatan untuk orang ataupun untuk kita. Jadi kena ikuti aturan pemerintah negara orang lain macam itulah. Kalau tak nak terjadi hal yang semacam ini ataupun tak nak terjadi hal-hal yang buruk macam itulah, kena ikuti aturan negara orang dekat mana-mana pun, dekat negara Amerika ataupun Singapura ataupun London ataupun Jepang ataupun China. Korang kena ikuti aturan negara orang sebab di setiap negara itu aturannya lain-lain ataupun tak sama macam itulah. Jadi dekat situ mungkin saya dah baca beritanya, dekat situ dia mungkin tak membayar pajak sebab dia menyelundupkan barangnya ke negara tersebut macam tu lah. Okey, jadi biar tak lama-lama lagi sebab saya pun nak tengok juga macam mana berita perlengkapannya. Dekat sini saya nak tunjuk bagian foto-fotonya saja. Nanti videonya adalah berita yang daripada TV Malaysia. Okey, jadi dekat sini jadi gambarnya dekat sini guys. Jabatan Imigresen Malaysia, ini daripada jabatan langsung imigrasinya ya, daripada Malaysia. Kenyataan media, Jabatan Imigresen Malaysia Sindiket Kosmetik Online tumpas. Jabatan Imigresen Malaysia JIM telah berjaya menumpaskan satu sindiket perjualan produk kosmetik dan kecantikan tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dia tanpa kelulusan negara tersebut lah. Jadi mungkin dia lah menyelundupkan barang tu sebab mungkin dia tak lulus macam tu lah. Tapi selang beberapa minggu dia kena tangkap ataupun dah terdeteksi oleh migration dekat sana. Tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam satu operasi khas dijalankan pada 25 April, jadi kemarin April 2024 di dua lokasi sekitar Setapak Kuala Lumpur dan satu lokasi sekitar Ampang. Maknanya dia dah ada dua lokasi ya. Dah ada dua lokasi maknanya guys. Sebab dia dah dekat Setapak Kuala Lumpur satu dengan setiket Ampang satu macam itulah. Operasi bermula pada jam 12.15 setengah hari melibatkan pasukan pegawai dan anggota pelbagai pangkat dari bahagian perisikan dan operasi khas. Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya dengan kerjasama pegawai penguatkuasa farmasi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berdasarkan aduan dan risikan yang dijalankan selama 3 minggu. Maknanya yang beroperasi kedai ataupun toko kosmetik ni dah berjalan 3 minggu guys. Maknanya sekitar berapa ya, 1 bulan kurang macam itulah. Pasukan operasi telah diatur gerak ke 3 buah premis dan telah menahan dalam utama iaitu seorang perempuan warga negara Indonesia berusia lingkungan 50 tahun. Maknanya dia dah lumayan tua ya kalau dah umur 50 tahun. Turut ditahan seorang lelaki warga negara Indonesia dan seorang perempuan warga negara Indonesia berusia 25
tahun dan 35 tahun. Yang 25 tahun ni maknanya masih muda lagi lah. Dan 35 tahun masih muda lah. Yang dipercayai berperanan sebagai promote online. Macam tu dia live dekat situ, lepas tu dia promotkan perniagaannya macam tu lah guys. Produk kosmetik dan kecantikan. Hasil rekaman awal mendapati seorang perempuan warga negara Indonesia yang ditahan memiliki pas lawatan sosial yang masih sah laku. Seorang perempuan warga negara Indonesia tidak memiliki sebarang dokumen, maknanya dia kosong lah perjalanan atau pas yang sah untuk berada di negara ini, dan seorang lelaki warga negara Indonesia telah tinggal lebih masa. Maknanya dah tinggal lebih sedikit masa macam itulah yang dia tinggal. Okey, pasukan operasi telah merampas produk kosmetik dan kecantikan pelbagai jenama, 2 naskah paspor Indonesia wang tunai sebanyak RM3,263 dan IDR ni duit Indonesia ya, 3.271.000. Yang 3.000 ni maknanya sekitar 11 jutaan rupiah yang duit Malaysia ni, dan yang 3 juta ni lebih kurang 1K 200 macam tu lah, 12 ratus ringgit macam itulah. Modus operandi sindiket adalah membawa masuk produk kosmetik dan kecantikan secara haram untuk dijual kepada pelanggan secara online melalui ejen dengan harga RM159, maknanya RM160 macam itulah, lebih kurang RM500,000. Woi, maknanya besar juga ya kalau dia bisa satu paket satu kosmetik dia jual RM160, kalau dirupiahkan itu sebesar RM500,000 guys. Besar juga harganya. Setiap satu. Sindiket ini menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk kosmetik dan kecantikan serta dipercayai telah beroperasi selama 6 bulan. What? Maknanya dia dah 6 bulan, dah hampir setahun ya. Kesemua warga negara asing ditahan kerana disaki telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditahan di Depot Imigresen Semenyih. Manakala seorang lelaki warga negara Malaysia diberikan notis untuk hadir ke pejabat bagi membantu siasatan, warga negara asing ini juga akan disiasat oleh pihak KKM kerana disaki telah melakukan kesalahan di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Jadi peraturan dekat sana macam itulah, kena patuhi guys kalau tak nak terjadi hal-hal buruk macam ni, macam itulah. Jabatan Imigresen Malaysia akan bekerjasama dengan pelbagai agensi penguatkuasa dan tindakan tegas akan dikenakan atas mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966, Peraturan Imigresen 1963 dan Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2027 ATIPSOM. Apa ATIPSOM? Datuk Ruslin bin Jusah, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi dia yang beroperasi tu mungkin dalam 6 bulan macam tu lah, lebih kurang dah nak setahun rasanya ya kan. Dekat situ ada kominan cakap dah lulus KKM pula tu. Bank KKM Malaysia dan POM Indonesia sebenarnya sama-sama sudah terjamin halal, boleh pakai. Cumanya mungkinlah kesalahan dari sini yang dimaksud tak ada sistem import tu, tak ada buat sistem, mungkin dia antara pajak-pajak macam tu lah, mungkin kesilapan macam tu lah guys. Okey, dekat sini gambarnya dia di blur ya, di blur gambarnya. Malah kasihan juga ya guys. Tapi sebelum kalau korang nak tinggal dekat sana ataupun nak buka usaha dekat sana ataupun nak pergi ke Malaysia, korang kena selidiki dulu dan kena ikuti aturan-aturan yang berlaku dekat sana macam tu lah. Jadi kalau tak nak terjadi macam ni lah guys, kasihan kan. Kalau ni pekerjanya ada yang kosong pula. Ni yang dia pakai kain sarung ni, dia mungkin orang Madura lah yang pakai kain sarung ni. Saya tak pasti juga lah kan, sebab bukan hanya orang Madura yang pakai kain sarung guys. Kena lobrok dia, kena gerbek. Jadi dia sewa tempat. Okey guys, jadi dekat sini biar tak lama-lama videonya, sebab berita ni daripada TV langsung di Malaysia ya. Jadi dia dah jadi artis kan.
dah jadi bos, lepas tu jadi artis pula. Jadi semoga dia nanti kalau nak buat sesuatu lagi, kena ikuti aturan-aturan dekat sana di negara-negara orang yang berlaku macam tu lah. Okey, biar tak lama-lama kita mulai 1, 2, 3 play. Satu sindiket dikesan membawa masuk produk kosmetik dan kecantikan secara haram, kemudian menjualnya kepada pelanggan menerusi online. Siasatan mendapati sindiket itu menggunakan media sosial untuk mempromosikan perniagaan mereka. Selepas melakukan risikan, Jabatan Imigresen menyerbu 3 premis di 2 lokasi di Setapak Ibu Negara dan Ampang, Selangor, Khamis lalu. Okey, kejap. Jadi dia 3 lokasi maknanya, tapi yang 2 lokasi ni, yang 2 kedai ni, mungkin dia dalam satu tempat macam tu lah, tapi lain kawasan macam tu lah. Cuma yang satunya lagi di lain kawasan, maknanya dia dah 3 lokasi macam tu lah, guys. Okey, lanjut. Buat dilakukan jam 12.15 tengah hari oleh pegawai dan anggota dari bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Turut serta pegawai penguatkuasa farmasi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selepas mendapati produk kosmetik dan kecantikan yang dijual tiada kelulusan Kementerian Kesihatan dalam KKM. sindiket kosmetik Kata haram Ketua ditahan. Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Ruslin Jusoh dalam serbuan ini, 2 wanita warga Indonesia berusia lingkungan 50-an dan 35 tahun ditahan. Turut ditahan seorang lelaki warga Indonesia berusia 25 tahun. Mereka dipercayai selaku promotor online produk kosmetik dan kecantikan. Pihak berkuasa merampas produk kosmetik dan kecantikan pelbagai jenama, 2 pasport Indonesia, wang tunai RM3,263 serta mata wang rupiah. Siasatan mendapati sindiket ini telah beroperasi selama 6 bulan. Kesemua warga asing terbabit ditahan di depo imigresen Semenyih. Seorang lelaki tempatan turut diberikan notis untuk membantu siasatan. Kalau dah terjadi macam ni, siapa yang salah? Yang nak disalahkan siapa? Lepas tu nanti kalau dah terjadi macam ni, nanti dia keluar statement, Malaysia keraslah, jahatlah, inilah, itulah, jelek-jelekkan negara orang macam itulah. Sepatutnya kau orang sendiri koreksilah diri sendiri tu, kau orang tak mengikuti aturan, kena ikuti aturan negara orang yang berlaku macam itulah, guys. Dia nak buka usaha, nak niaga ataupun nak berdagang ataupun nak buka usaha dekat sana tu, dia tak mengikuti aturan, mungkin dalam tidak lulus KKM macam tu lah, guys. Jadi korang kena ikutilah aturan kalau tak nak terjadi macam ni, macam tu lah. Jadi semoga apa pun yang terjadilah, semoga nanti jadi yang lebih baik lah ke depannya kepada pengusaha kosmetik ni. Nanti kalau nak buka usaha lagi, dia kena ikuti aturan-aturan negara orang macam tu yang berlaku, biar korang niaga dekat sana tu senang, ataupun bukan tak nak dibagi sebetulnya, guys. Kalau niaga dekat sana tu apa pun dibagilah, sebab dekat sana macam-macam negara, orang-orang negara daripada luar berniaga dekat sana. Elok je macam tu lulus, janji di lulus KKM dekat sana macam tu lah, guys. Kena ikuti aturan lah, bayar pajak. Sama dengan Indonesia juga, korang daripada luar negara nak niaga di negara orang, kena ikuti aturan pajak ataupun kelulusan negara macam tu lah. Okey, jadi itu saja lah, guys. Ini menjadi peringatan untuk kita. Semoga admin kosmetiknya ni diberikan kesabaran, dan nanti suatu saat kalau nak niaga lagi, kalau menghasilkan dekat sana, kena ikuti aturan-aturan yang berlaku di negara orang. Okey, jadi cukup sekian videonya. Semoga ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Samalah, bukan hanya orang yang nak niaga dekat sana. Kalau korang nak pergi ke sana, kena ikuti aturan. Jangan kosong ataupun kena buat paspor ataupun visa macam itulah. Kena ikuti jalur yang betul. Okey, jadi cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.